Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat salam kita aturkan buat junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang saya muliakan Prof Azam, merangkap tuan rumah pada pagi ini, Saudara Iman Siti Sagung KPM, Dr. Latif Samian dan juga Dr. Hifzi dan rakan pembicara daripada Minang. Dan yang paling utama ialah tokoh ataupun tetamu kehormat kita Yang Mulia Pak Afif Hamka, yang mana sering ke sini, mungkin hatinya juga sudah ke sini, dan juga insya-Allah akan ke Borneo, iaitu ke Sarawak, dengan atur cara yang padat untuk bersama membawa legasi Hamka. Saya ada menyediakan satu slide presentation ringkas untuk memandu supaya saya boleh terarah untuk membawa kepada apa yang dibawa oleh legasi Hamka. Yang pertama, saya mengambil apa yang disebut oleh Dr. Hafizi, menyebut tentang persoalan reform ataupun Hamka ialah merupakan salah seorang reformis terkenal di alam Melayu. Bila mana bicara tentang persoalan reformis ataupun kebangkitan Islam ataupun fiqh ta'ayush, saya tertarik dengan saranan Profesor Dr. Syed Khairuddin Al-Junid dalam satu seminar kebangkitan Islam, anjuran ABIM, yang di mana Dr. Syed Khairuddin Al-Junid menekankan aspek ulama-ulama Nusantara yang harus diketengahkan dalam membawa reform ataupun membawa keharmonian antara kaum, antara masyarakat dalam konteks realiti pada hari ini. Dan saranan Profesor Dr. Syed Khairuddin Al-Junid yang sekarang ini merupakan tenaga pengajar di Georgetown University, meletakkan Hamka dan Pak Nasir dan juga Burhanuddin Al-Halmi sebagai tokoh-tokoh figura yang harus diketengahkan bukan hanya di peringkat Nusantara tapi juga di seluruh dunia, sebagai kita menghargai jasa dan sumbangan serta pemikiran mereka membawa reform yang diketengahkan dalam konteks adat realiti pada hari ini. Dan kalau menyebut tentang Hamka, Dr. Syed Khairuddin Al-Junid telah mengeluarkan buku terbitan Cornell University Press, Hamka and Islam, Cosmopolitan Reform in the Malay World, yang mana Dr. Syed Khairuddin Al-Junid dia meletakkan Hamka ni terma reformasi ialah Cosmopolitan Reform, Cosmopolitan Reformis, yang meletakkan 3 tema utama. Kalau saudara tuan-tuan berkesempatan untuk cari buku terbitan Cornell University Press, Dr. Syed Khairuddin Al-Junid dia meletakkan 3 tema utama yang dibawa oleh Hamka, iaitu yang pertama isu moderation, reasoning and revelation, akal dan juga wahyu, serta yang paling utama ialah sumbangan terbesar Hamka dalam mengangkat martabat wanita di alam Nusantara. Seperti mana juga yang dibawa oleh tokoh reform yang lain seperti Syed Syekh Al-Hadi dalam buku Faridah Hanum dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lain. Dan yang kedua, Sufism in the Modern Age, yang mana Hamka cuba untuk mengharmonikan Sufism dan juga konteks alam ataupun zaman terkini. Dan yang ketiga yang saya disebut ialah intellectual openness, keterbukaan intelektual yang dibawa oleh Hamka dalam menerima perbezaan pandangan dan inclusiveness. Jadi membawa ataupun kita berbicara tentang persoalan intellectual openness atau inclusiveness, saya meletakkan 4 perkara penting kalau saya nak sebut ciri yang Hamka bawa tonjolkan dalam konteks pemikiran intellectual openness, iaitu yang pertama, Hamka ini kita faham walaupun beliau berdarah Indonesia, tapi yang pertama dia cukup akomodatif dengan budaya alam Melayu. Dan yang kedua, isu modernism dan gerakan kaum padri yang dibawa oleh keluarga-keluarga Hamka dan juga mereka yang berada di Sumatera Barat. Dan yang ketiga ialah sikap akomodatif dengan adat. Dan yang keempat ialah flexibility dalam konteks fix semasa, yang mana beliau juga menerbitkan buku yang membicarakan tentang persoalan fik kenegaraan, yang saya ingat ada kaitan dengan fik ta'ayush kita pada pagi ini ataupun tengah hari ini. Yang pertama, saya nak quote apa yang ditulis oleh Datuk Dr. Siddiq Fadil dalam buku Hamka dan Transformasi Sosial di Alam Melayu. Sifat akomodatif Hamka melihat keterbukaan menerima Melayu itu secara meluas, bukan hanya Jawa, bukan hanya Bugis, bukan hanya Minang. Mungkin juga sebab faktor Minang itu dia agak rapat dengan Nusantara ataupun rapat dengan Melayu, yang mana Hamka secara jelas meletakkan definisi, contohnya yang disebut oleh Dr. Siddiq Fadil. Definisi Melayu itu bukan hanya pada darah, tapi lebih utama ialah bahasa. Pemersatu bahasa ialah bahasa Melayu,
yang terkait juga dengan terma bahasa jiwa bangsa. Dan sebab itu Hamka dia khawatir dengan 3 perkara dalam konteks bahasa. Kalau kita nak sebut tentang bahasa, iaitu yang pertama, isu hakisnya istilah-istilah Arab, iaitu hakisnya istilah-istilah Arab atau istilah-istilah Al-Quran. Yang mana kalau kita tengok hari ini, yang juga concern beliau yang kedua, bila mana ada kelompok yang cuba meletakkan kononnya istilah Arabisasi. Bila mana kita bicara dalam bahasa Melayu menggunakan istilah Arab, seolah-olah itu adalah kalimah Arab yang kita sampai hari ini difahami sebagai kalimah Arab. Itu yang beza sebenarnya. Sebab tu saya nak bawa contoh kalimah Allah dengan kalimah ulama contohnya kan. Adakah kalimah Allah itu kita faham dari segi definisi Arab? Kalimah ulama, adakah kita faham ulama itu sebagai definisi Arab? Ini sudah pun dimelayukan. Satu contoh, tidak bawa contoh lah. Kalau kita sebut Pak Afif adalah seorang ulama, kalau kita sebut Pak Afif adalah seorang ulama dari segi perspektif fahaman orang Arab, itu adalah salah. Sebab ulama itu adalah terma jamak, plural. Tapi orang Arab tidak berhak untuk menyanggah fahaman kita terhadap perkataan ulama itu bermaksud seorang ulama, sebab kita faham dalam konteks ulama itu ialah terma bahasa Melayu yang telah pun dihadam dan telah pun difahami dalam adat dan budaya kita. Jadi tidak ada sebab bila mana kita sebut tentang perkataan ulama itu bukan sebut Arabisasi, atau bukanlah kita menggunakan perkataan Arab mengikut kefahaman akal pemikiran orang Arab. Sama jugalah dengan perbahasan kalimah Allah. Ya, memang benar banyak perbezaan pandangan, tapi dalam konteks kita hari ini di Semenanjung khususnya, bila mana sebut tentang Allah itu difahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang disembah oleh orang Islam, yang sosoknya suci, yang tidak boleh dibandingkan dengan mana-mana pun, tidak boleh diberhalakan, tidak boleh diletakkan sebagai satu acuan sama dengan agama lain. Jadi inilah persoalan bahasa. Bila mana kita sebut tentang persoalan bahasa, kekhawatiran Hamka bila mana ada unsur-unsur melenyapkan kalimah-kalimah Islam ataupun kalimah-kalimah Al-Quran dalam bahasa. So bila sebut tentang bahasa ini, perkataan rahmat, barakat itu datang daripada Al-Quran. Banyak lagi lah kalau nak sebut perkataan. Kalau mungkin kalau di JKK kampung kita ada majlis mesyuarat mufakat rakyat, semua tu adalah bahasa daripada istilah Arab tapi difahami dalam konteks adat kita pada hari ini. Dan seterusnya, yang kedua ialah penghapusan tulisan Jawi yang dikhawatiri oleh Hamka juga. Apabila Hamka dia merujuk kepada apa yang berlaku di Turki. Kita faham kalau kita menelusuri sejarah bahasa Turki, kalau saudara tuan-tuan baca Risalah An-Nur ditulis oleh Syed Nursi Badiu'l Zaman, bahasa Turki asal dalam bahasa tulisan Jawi. Sama juga lah dengan bahasa Jawi kita pada hari ini. Tapi telah pun telah pun diubah oleh Mustafa Kamal Atatürk. Jadi ini merupakan yang kita sebut sebagai kekhawatiran Hamka bila mana sebut tentang pemahaman bahasa yang inklusif dalam konteks agama sejagat, dan juga bahasa Melayu itulah merupakan pemersatu kepada bahasa. Jadi itu yang pertama, Hamka ini dari segi inklusifness dalam konteks bahasa dan juga dalam konteks bangsa itu begitu luas merentasi Indonesia. Dan atas sebab itu juga Pak Hamka ini digelar sebagai Ajar Sejuta Umat. Umat yang mendengar mad'unya ialah bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Kerana inclusiveness yang dibawa oleh Hamka. Dan yang kedua, mungkin next slide. Yang kedua saya ingat yang agak penting ataupun yang lebih penting ialah konsep modernisme yang disebut oleh banyak tokoh. Mungkin ramai yang merasakan Harun Nasution sebagai seorang tokoh kontroversial, tapi penting untuk kita bawa bagaimana Harun Nasution dan Kunto Wijoyo memuji Hamka dalam memastikan kelancaran transformasi desa kepada kota, memastikan kelancaran pemikiran daripada tradisi kepada moden itu. Hamka dan juga angkatannya lah merupakan pedoman ataupun orang yang memberi sumbangan terbesar bagi memastikan arus jalur pemodenan di Nusantara ataupun di Sumatera khususnya itu dapat berjalan dengan lancar. Contoh yang disebut oleh Kunto Wijoyo dalam bukunya ataupun dalam banyak buku-buku yang lain, bila mana disebut ketika Hamka dan juga rakan-rakan termasuk bapanya membawa perjuangan yang disebut dengan pelbagai istilah kaum padri dan sebagainya, terdapat beberapa konteks Islam yang difahami oleh masyarakat pada adat pada waktu itu. Antaranya ialah Islam sinkretik dengan kebudayaan Jawa, keraton dan priayi sebagai pendukungnya. Dan yang kedua, Islam tradisional di daerah-daerah desa.
Maka antara perkara ketegasan Hamka ialah bila mana dia memurnikan agama daripada syirik yang disebut sebagai konsep Singbau Reksa. Saya tak tahulah betul sebut ataupun tidak. Bid'ah, khurafat dan sebagainya. Dan ini merupakan satu cerminan keberanian Hamka bagi memastikan berlakunya pemikiran rasional dalam pemahaman agama mengikut adat, resam dan juga budaya. Begitu juga Hamka, apabila Hamka mengagumi ulama-ulama rasional atau reformis, bila menggunakan istilah ulama merdeka. Ulama merdeka yang di mana beliau merujuk kepada beberapa ulama seperti contoh Syekh Tahir Jamaluddin, Syekh Muhammad Jamil Jambik, Syekh Abdul Qadir Amrullah bapa dan sebagainya. Ini merupakan ulama merdeka yang diistilahkan oleh Hamka sebagai mereka yang membawa perporan pembaharuan dalam konteks pemahaman agama. Malah ramai lagi lah Agus Salim dan sebagainya. Itu merupakan tokoh-tokoh yang begitu hebat dalam konteks pembawakan pembaharuan. Dan yang ketiga, akomodatif dalam konteks kenegaraan, demokrasi dan republik. Yang mana Hamka juga pernah menulis buku yang bertajuk Negara Islam. Hamka tegas dalam konteks ini bila disebut membicarakan tentang persoalan negara Islam, kerana bagi beliau dalam susunan pemerintahan hari ini kita tidak akan dapat memakai kitab fiqh semata-mata sebagai dasar. Sebab kalau kita rujuk kepada kitab fiqh terdahulu, tidak lain tidak bukan perkara utama yang dibicarakan ialah dua perkara. Iaitu yang pertama, khalifah atau pemimpin harus daripada Quraisy, dan yang kedua, pemimpin itu harus ditaati. Saya semalam sempatlah solat Jumaat di sebuah masjid di KL. Agak terkejut dalam bahang pilihan raya, imam Jumaat doa kejayaan kepada pemerintah. Agak mengejutkan. Jadi persoalan-persoalan ini yang dibicarakan oleh Hamka bila mana terdapat di kalangan kita masih terhimbau dengan fiqh yang sempit. Dua fiqh sempit, iaitu yang pertama, khalifah hanya daripada Quraisy, dan yang kedua, fiqh semata-mata untuk mentaati pemerintah. Tidak ada fiqh lain dalam konteks demokrasi, memilih pemimpin lain sebagai alternatif dan sebagainya. Dan beliau juga dalam konteks menerima demokrasi, dalam majalah beliau Panji Masyarakat memuatkan tulisan Bapa Muhammad Hatta, Demokrasi Kita. Suatu karya pendek tapi cukup bermakna bagi rakyat Indonesia. Ketika mana beliau Muhammad Hatta dibuang daripada Soekarno, telah menghasilkan suatu makalah yang penting yang bertajuk Demokrasi Kita, yang dimuatkan oleh Bapak Hamka dalam majalah beliau Panji Masyarakat. Yang mana sangat penting untuk kita faham dalam konteks demokrasi di alam Nusantara. Yang bagi Hamka juga penting, sebab tu beliau memasukkan artikel ataupun makalah yang ditulis oleh Hatta dalam majalah Panji Masyarakat. Yang mana Hatta sebut demokrasi di Indonesia ataupun alam Melayu ini tidak akan terkubur atas beberapa faktor. Faktor yang pertama, sebab Indonesia ini adalah sebuah negara yang masyarakatnya Islam. Demokrasi itu adalah Islam bagi Pak Hatta, Bung Hatta. Jadi bila mana demokrasi itu nilai-nilainya adalah sama dengan Islam, sudah pasti demokrasi itu tidak akan terkubur di alam Nusantara, khususnya di alam Indonesia. Dan yang kedua, Hatta sebut juga dalam konteks demokrasi, sebenarnya di alam Nusantara ini, di desa-desa, di kampung-kampung sudah pun dilaksanakan pelbagai bentuk sikap ataupun sifat demokratik oleh para pemimpin-pemimpin kampung. Di kampung itu sudah ada gotong royong, sudah ada masyarakat kampung, sudah ada hak untuk membantah. Keputusan-keputusan itu dibuat bukan hanya dibuat oleh seorang batang tubuh ketua kampung, tapi melalui musyawarah dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa demokrasi itu sudah lama bertapak di alam Nusantara, di alam Melayu ataupun di Indonesia khususnya. Ini yang disebut oleh Hatta, dan ini yang dipersetujui oleh Bapak Hamka dan dimasukkan dalam majalah Panji Masyarakat. Hari ini banyak fiqh-fiqh yang cuba dibicarakan. Saya ingat mungkin kalau yang lebih relevan hari ini, kalau kita nak kait dengan fiqh ta'ayush, bagaimana kita terperangkap dengan istilah kafir zimmi dan kafir harbi. Hari ini kita dah bicara jauh lebih tinggi isu pembinaan bangsa Malaysia. Tapi hari ini masih lagi ada di kalangan kita yang masih lagi terikat dengan fahaman sempit kafir zimmi dan kafir harbi. Saya dah bawa satu contoh dalam konteks perlembagaan persekutuan hari ini. Untuk menjadi warga negara bukan lagi melalui peperangan.
Saya bawa sikit contoh dalam konteks kafir zimmi, kafir harbi. Kenapa zaman Nabi dulu, zaman khalifah dan sebagainya ada kafir zimmi dan kafir harbi? Sebab kewarganegaraan masyarakat waktu itu diterima selepas peperangan. Bila mana berlaku peperangan, bila mana Islam dapat, terima kasih, maaf, dapat menakluk sesuatu wilayah, maka orang bukan Islam di kawasan itu menjadi kafir zimmi. Tapi hari ini saya buat contoh Perlembagaan Persekutuan. Salah satu cara untuk menjadi warga negara ialah penggabungan wilayah. Saya buat contoh penggabungan wilayah Sabah dan Sarawak bila mana kita membentuk Persekutuan Malaysia. Adilkah kita nak kata orang bukan Islam di Sabah Sarawak itu sebagai kafir zimmi, kafir harbi, sedangkan mereka ini menjadi warga negara kita melalui penggabungan wilayah? Jadi ini konteks undang-undang yang kita kena faham, yang berbeza dengan zaman-zaman dulu, zaman Nabi dan sebagainya. Kalau kita tak faham, bagaimana kita nak bawa pelopori apa yang disebut sebagai fake ta'ayush, kebersamaan membina sebuah negara yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, minta maaf Prof, tentang adat. Saya ingat ini buku yang popular, Islam dan Adat Minangkabau, yang mana Hamka begitu adil dalam konteks adat. Memang kita tak nafikan dalam beberapa karya cerpen dan sebagainya, Tenggelamnya Kapal Vanderbilt dan sebagainya, ada kritikan terhadap adat, tapi beliau melihat adat itu sebagai sesuatu yang boleh disamakan dengan agama. Dan inilah merupakan prinsip adat Minangkabau. Saya ingat semua pernah dengar lah prinsip adat Minangkabau ni apa. Adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Ini merupakan satu perkara penting yang difahami oleh Hamka dan juga Minangkabau, bila mana adat itu tidak boleh dipisahkan dengan agama. Dan yang terakhir, ini merupakan majalah Sarina pada tahun 74. Sesuai untuk rujukan ahli-ahli politik. Saya nak minta maaf setengah minit. Ini merupakan surat ataupun majalah Sarina Syekh siapa ni? Tuan Haji Abdul Rahman daripada Kedah pernah menghantar 4 soalan kepada Hamka melalui majalah ini, dan majalah ini telah menghantar soalan kepada Hamka dan menerbitkan jawapan. Antara perkara penting yang perlu saya tekankan dalam konteks pilihan raya pada hari ini, soalan Tuan Haji Abdul Rahman daripada Kedah ni, dia mempersoalkan kenapa Buya Hamka mengimamkan solat jenazah Soekarno walaupun mereka ni berbeza politik. Dan jawapan Pak Hamka ini begitu rasional dan begitu merendah diri, yang mana walaupun Hamka dipenjarakan oleh Soekarno secara jelas selama 2 tahun lebih. Kenapa? Kerana didakwa berkonspirasi dengan Tuanku Abdul Rahman untuk menjatuhkan Indonesia. Tapi Hamka ini orang yang begitu pemaaf. Malah waktu hari kematian Soekarno, Pak Hamka bukan hanya solat jenazah, tapi mengimamkan solat jenazah Pak Soekarno. Jadi begitu juga kita pada hari ini. Walaupun orang menganiayai kita, menzalimi kita, tidak salah untuk kita memaafkan orang. Dan yang paling penting, bagaimana sikap Hamka dalam berpolitik. Walaupun beliau dari parti Masyumi, tidak bersama dengan Soekarno, tapi dalam konteks agama, dalam konteks Islam, dalam konteks masyarakat yang sejagat, bagi beliau itu merupakan antara hak dia sesama manusia yang perlu kita fahami dan perlu kita lihat secara rasional. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, maaf terlebih masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.